Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dalam hidup kita ini, di antara perkara yang menyebabkan senang syaitan masuk dalam tubuh badan kita ialah apabila kita dalam keadaan gelojoh ataupun kita dalam keadaan gopoh. Bila kita gelojoh dan gopoh, maka di antara ruang yang besar untuk syaitan memasuki tubuh badan kita. Lalu Islam diajar dalam hidup kita diajar supaya banyakkan bertenang ataupun banyakkan kita berlapang. Berlapang pada diri kita. Jangan kita gelojoh dan kita jangan gopoh. Dalam istilah anak-anak muda, jangan sekali-kali kita panik. Katakanlah dalam hidup kita ni, bila kita panik ataupun kita dalam keadaan kelam kabut, maka di waktu tersebut, maka mudahlah untuk diganggu oleh syaitan. Islam diajar dalam hidup orang mukmin ni supaya kita sentiasa itmi'nan. Mesti kita kena rasa bertenang. Tama'ninah, dalam istilah kitanya dipanggil tama'ninah. Tama'ninah ni maknanya kita teratur dalam keadaan tersusun. Alhamdulillah. Dalam hidup kita, jangan sekali-kali kita ni dalam keadaan yang kitanya gelojoh ataupun kita jadi gopoh. Bila kita gelojoh ataupun kita gopoh, maka di waktu tu akan berlakulah yang disebut dengan huru-hara ataupun kelam kabut yang bertambah. Sebab tu Islam dia disebut dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ajar pada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut al-ujlah minasyaitan. Bila kamu gelojoh, itu datang daripada syaitan. Kemudian wata'anni minar rahman. Bila kamu dalam keadaan berlapang dada ataupun kamu bertenang, kamu relax ataupun kamu tidaklah kamu lambat sangat. Jadi dia panggil batik. Jadi menyebabkan kamu ni lambat sangat, tidak. Tapi tidaklah kamu laju sangat. Al-ujlah. Al-ujlah ni maknanya kamu nak cepat sangat. Tak boleh juga. Dalam hidup kita, Islam diajar pada diri kita itmi'nan. Kita diajar supaya tenangkan, relaxkan pada diri kita. Dalam hidup kita ni, segala apa yang berlaku dalam hidup kita, jangan kita jadi cepat nak bertindak. Jangan kita duduk, kita menung dulu dan kita ambil masa seketika. Tidaklah ambil masa tu sampai kita lambat, dan tidaklah kita ni sampai tidak berfikir langsung sehingga menjadi cepat. Begitu tidak. Tetapi dalam hidup kita diajar supaya ambil langkah supaya kitanya merehatkan diri kita seketika. Macam bila kita solat kan, kita bila walaupun kita ni boleh bangun direct, boleh tegak direct, tapi kita boleh qiyam direct, tapi kita disunatkan untuk kita duduk dulu sekejap. Duduk dulu sekejap tu dengan tujuan apa dia? Ambil seketika masa dalam hidup kita. Demikian juga perjalanan hidup kita. Bila kita hidup ini, kita jangan gelojoh. Jangan kita jadi gopoh. Jangan. Kerana gelojoh dan gopoh ini menghilangkan kebahagiaan pada seseorang. Siapa-siapa yang dia hidup dalam keadaan gelojoh dan gopoh, menyebabkan kebahagiaan dia tu hilang daripada diri dia. Islam diajar dalam hidup kita ni, kita dapat kebahagiaan dengan cara bagaimana? Kita bertenang, dan kitanya diajar supaya jadi sakinah, jadi ketenangan dalam kehidupan kita. Sebab itulah dalam tajuk yang kita nak bincangkan pada kali ini ialah di mana kita nak sebut carilah kebahagiaan dalam ketenangan. Bila kita nak bahagia, tak ada orang yang jadi bahagia dalam kegelojohan. Tak ada orang jadi bahagia dalam keadaan kegopohan. Tetapi kebahagiaan itu datang bila keadaan kita ni boleh berlapang, boleh bertenang. Sebagaimana orang yang katakanlah dia tengah-tengah berkecamuk berperang dengan pasangan hidup dia. Perang maksudnya istilah bertengkar dan sebagainya. Di waktu itu syaitan akan masuk. Syaitan akan provoke. Cerailah cerai. Cerailah cerai, dia sebut. Bila sebut cerai tersebut, dia pun mula masuk, provokasi berlaku, akhirnya berlaku perceraian. Lepas tu timbul penyesalan pada diri kita. Buat apa kita buat jadi demikian? Rugilah dalam hidup kita. Islam diajar supaya pada diri kita ni
melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar, kamu kena berlapang dada, kamu kena bertenang dalam diri kamu. Segala apa yang kamu buat, jangan kamu gelojoh, jangan. Kerana hidup kita ni memang Allah jadikan ujian. Tak ada pun orang yang hidup tak ada ujian. Semua hidup kita ni melalui putaran roda yang kita mulakan dalam perbincangan pada muka surat 63. Hidup kita ni ibarat roda. Diberitahu pada kita, hidup kita ni ibarat roda yang terus berputar. Banyak cerita dan episod yang kita lalui pada setiap putaran ini. Banyak cerita kan dalam kehidupan kita. Para hadirin sekalian pernah melalui zaman kanak-kanak. Kemudian kita zaman keremajaan dalam hidup kita. Kemudian zaman kedewasaan. Kemudian zaman dalam hidup kita sampai usia tua pada diri kita ini. Semuanya kita melalui putaran kehidupan. Dulu kita tak terfikir kita akan dapat senikmat ini. Dulu kita tak terbayang yang kita dapat sebegini kesusahan dalam hidup kita. Misal contohnya, putaran itu sedang berlaku. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ini Allah tukar silih ganti di kalangan manusia. Orang yang kaya, jangan ingat dia kaya sampai bila-bila. Dia akan sampai satu masa dia akan jatuh miskin. Orang yang sihat, jangan ingat dia sihat sampai selama-lamanya dia sihat. Satu hari nanti dia akan jadi sakit dalam hidupnya. Orang yang hidup dia dalam keadaan banyak harta ataupun dia dalam keadaan rumah besar dan sebagainya, jangan ingat dia akan jadi dapat begitu sepanjang masa. Hari ini Allah akan gilir. Giliran-giliran ini akan sampai di kalangan kita. Lalu banyak cerita dalam putaran itu. Ada masa kita sedih, ada masa kita gembira. Ada masa yang, ada juga masa kemudahan. Tidak ada manusia yang pernah lalui cuma satu tahap saja yang tidak selalunya sama. Tak ada. Manusia ni Allah jadikan hidup dia bersilih ganti, bertukar-tukar dalam hidup dia. Allah jadikan demikian pada kita. Kita pun rasa daripada kita hidup seorang diri, kemudian berkeluarga, kemudian dapat beranak pinak, kemudian kita dapat zuriat, kemudian kita berkembang. Ini proses yang sedang Allah jalankan dalam kehidupan kita. Ada orang yang deritanya berpanjangan tetapi bahagianya sedikit dalam hidupnya. Ada juga orang yang bahagianya selalu, kesedihan pula sedikit Allah jadikan pada diri dia. Ada orang yang Allah kurniakan demikian. Ada pun yang pasti, semua orang pernah melalui episod-episod kehidupan ini. Maka setiap apa yang sedang kita lalui saat ini, tenangkanlah hati kita. Itu cara demikian. Apa pun yang kita lalui dalam hidup kita ni, lapang dada lah. Jangan kita rasa resah dengan cerita-cerita lama. Kadang-kadang orang kita, dia duduk saja-saja, dia termenung seorang-seorang, dia teringat cerita-cerita kenangan lalu. Bila dia teringat kenangan lalu tu, meresahkan dada dia. Menjadikan diri dia jadi sukar untuk dia nak lalui perjalanan akan datang nanti. Apa ada? Kadang-kadang termenung je teringat hutang orang yang tak bayar pada kita. Bila kita ingat hutang orang tak bayar pada kita, kita pun rasa resah je dalam hidup kita. Ini kadang-kadang menjadikan sesak dada kita. Kadang-kadang kita duduk menung seorang-seorang ingat orang yang buat jahat pada kita. Manakala yang baik kita tak ingat pula. Pelik kan pada diri kita. Jangan begitulah dalam hidup orang mukmin. Hidup orang mukmin ni diajar supaya kita ni jangan kita ambil berat terhadap yang lalu pada diri kita. Cuba kita fikir macam mana kita nak lalui yang masa akan datang nanti. Yang ni lah kita diajar supaya bertenang. Sekarang ni kita fokus. Apa yang perlu aku lakukan? Macam mana aku nak buat untuk aku nak melalui saat sakaratul maut dalam hidup aku? Bertenang pada kita. Lapang jiwa kita. Fikir, macam mana, waktu mana orang nak mandikan jenazah kita? Kita mula tenangkan jiwa kita. Cuba kita fikir, macam mana kita nak melalui saat mana dalam keadaan yang kita diletakkan dalam kubur, jenazah kita diletak dalam kubur, orang mula tinggalkan kubur kita. Bila orang tinggalkan kubur kita dan kita seorang-seorang, macam mana kita nak jawab terhadap para malaikat yang datang pada kita ni? Semuanya kita lapangkan dada kita terlebih dahulu. Lapangkan dada kita ni dengan kita mula susun. Aku kena buat macam ni. Aku kena buat macam ni. Aku kena susun jadi macam ni. Dalam kehidupan kita ni. Punca apa? Punca kita hidup dalam keadaan berlapang dada. Sampailah kita melalui titian sirat. Sampailah kita boleh masuk dalam syurga Allah. Ketenangan jiwa ni perlu ada dalam kehidupan setiap mukmin, dia panggil.
Manusia bukanlah pemilik kehidupan. Kita kena faham, kita ni bukan pemilik kehidupan. Tidak ada manusia yang selalu berjaya meraih keinginan. Hari ini mungkin dia bersorak meraihkan kejayaan. Bahkan esok lusa boleh jadi dia akan menangis meratapi kegagalan. Inilah manusia. Allah jadikan demikian. Kan indah kan hidup macam tu. Hidup ni tidak sekata saja. Tapi hidup ni ada masa turun naik dipanggil. Ada masa yang kita menikmati setiap masa-masa demikian. Macam kita ni kan kena PKP ni kan. Misal contohnya dalam keadaan sebegini. Orang-orang yang Allah kurniakan pada diri dia yang disebut dengan kelapangan jiwa dalam hidup dia akan rasa tenang pada diri dia. Bagi orang yang Allah jadikan pada dia fikir panjang, banyak je yang dia fikir dalam hidup dia, maka dia akan rasa tension dia. Kenapa aku kena jadi macam ni? Kenapa aku hidup dalam keadaan sekatan sebegini pada diri dia? Tapi orang mukmin dia rasa alhamdulillah Allah kurniakan nikmat-nikmat yang banyak. Dulu Allah jadikan pada kita ni hidup dalam keadaan berkejaran. Tapi bila berlaku PKP, Allah jadikan pada kita untuk hidup kita ni bertenang dan kita banyak muhasabah. Banyak untuk kita nak betulkan. Banyak benda yang kita sedang betulkan dalam kehidupan kita. Manusia ni bukan pemilik kehidupan. Tetapi siapa? Allah yang memiliki kita. Hari ini kita dapat bertemu dengan orang yang kita cintai dan kita rindui. Tapi lama kemudian kita akan berpisah. Ini kehidupan yang Allah jadikan pada kita. Saat ini kita bangga dengan apa yang kita miliki. Detik berikutnya kita bersedih kerana kehilangannya. Ini demikian perjalanan hidup kita. Hari ini kita rasa bangga. Kan kita ada anak, kita ada zuriat, anak-anak membesar depan mata kita. Suatu hari anak kita berkahwin, berumah tangga. Bila dah berumah tangga, kita pun kehilangan mereka dalam kekeluargaan kita. Demikian juga hari ini kita boleh beradik-beradik di antara satu sama lain. Adik-beradik kita, seronok kita bergurau senda adik-beradik, main baling-baling bantal di antara satu sama lain. Adik-beradik kan, dalam kekeluargaan, seronok kan? Seronok. Tapi suatu hari, adik-beradik kita dah mula berumah tangga. Kita mula keseorangan dalam kekeluargaan kita. Nak sebutnya gambaran bagaimana kita kehilangan. Maka episod apa pun yang sedang kita lalui pada hari ini, maka tenangkanlah hati kita. Apa pun yang kita lalui dalam hidup kita, jadikanlah diri kita ni setenang-tenang manusia, selapang-lapang manusia. Syukur je sepanjang masa. Alhamdulillah Allah kurniakan pada aku nikmat sebegini. Syukurnya aku Allah jadikan pada aku peluang sebegini. Alhamdulillah ni tak berhenti-berhenti di bibir dia dalam melalui keadaan-keadaan yang dilalui dalam hidup ni. Sehingga kan Rasulullah sebutkan, ajaban li amril mu'min in amrahu lahu khair. Aku takjub dengan orang mukmin. Semua benda yang berlaku dalam hidup dia semuanya baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ajaban, menjadi takjub dengan orang mukmin sebegini. In amrahu lahu khair. Semua dalam hidup dia menjadi baik pada diri dia. Dia pandang dengan pandangan positif. In asabatu darra sabara fakana khairan lah. Kalau dia diuji dengan ujian-ujian yang menyakitkan, dia sabar. Itu yang terbaik dalam hidup dia. Wa in asabatu syarra wa in asabatul khaira syakara fakana khairan lah. Kalau dia diberi kebaikan yang banyak, mulut dia tak berhenti-berhenti memuji Allah, bersyukur pada Allah. Fakana khairan lah. Itu pun yang terbaik dalam hidup dia. Rasulullah sebut, walaysa zalika illal mu'min. Tak akan berlaku demikian kecuali mesti dia orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan pada kita ni, nak suruh kita ni hidup dalam keadaan berlapang je, bertenang je. Kerana kebahagiaan itu datang dengan ketenangan dan kelapangan dalam kehidupan kita ini. Cerita kita tidak selalu sama yang kita lalui. Allah jadikan perjalanan hidup kita ni tak sama. Episod terus sentiasa berubah. Masa-masa kita ni, sengkang masa kita ni berubah. Sebab tu kita ni jangan kita sebut kenapa tak sama dengan dulu. Kenapa tak sama dengan dulu? Kita sebut demikian. Tak. Memang Allah jadikan kita ni, hidup kita ni, perubahan sedang terjadi. Tuan-tuan ingat ke mesti jadi sama ke dengan yang dulu? Tak. Kita kena lebih terbaik daripada dulu. Itu kaedah dalam hidup orang mukmin. Orang mukmin ni dia tak boleh sebut kenapa tak sama dengan dulu. Kenapa tak sama dengan dulu? Tak.
Yang dulu tu dululah. Yang sekarang ni kena lebih baik daripada yang dulu. Itu cara pada diri kita ni. Kita ni akan berganti daripada satu situasi kepada situasi yang lain. Hidup kita ni berganti-ganti pada diri kita. Berbolak-balik, bertukar-tukar, kadang di atas, kadang di bawah dalam kehidupan seorang. Ni jangan ingat orang yang pegang jawatan naik, dia akan jadi pegang jawatan sebab tak selama-lamanya. Ada orang yang naik kemudian turun. Tengok Perdana Menteri kita pun cukup dah. Pada diri kita, sekejap jadi Perdana Menteri, sekejap tak jadi Perdana Menteri. Sekejap nak jadi Perdana Menteri, sekejap tak menjadi Perdana Menteri. Nak sebutnya, dalam hidup kita ni, hari ni Allah gilir. Ada orang yang tak terfikir dalam hidup dia akan jadi menteri. Tiba-tiba jadi menteri. Dalam hidup dia, ada orang yang tak terfikir yang dia akan jadi permaisuri, raja. Dalam hidup dia, akhirnya dia akan jadi permaisuri raja. Ada orang yang membayangkan nak jadi permaisuri. Ramai mana orang yang nak menjadi permaisuri. Sampai hari ni tak jadi permaisuri, jadi suri rumah je pada diri dia. Nak gambarkan dalam hidup kita ni, yang kita aimkan itu, kadang-kadang Allah tak bagi yang kita nak tersebut. Tapi Allah bagi yang lebih baik daripada yang kita nak, kan? Dalam hidup kita. Kita rasa je yang tak baik. Padahal di sebalik apa yang Allah kurniakan pada kita itu jauh lebih baik daripada apa yang kita idamkan pada diri kita. Ingat betul-betul yang saya sebut ni. Maknanya hidup orang mukmin ni, segala apa yang Allah kurnia itu yang terbaik pada diri kita. Kita tak pernah kita kufur terhadap apa yang Allah kurniakan pada kita. Cara kitanya ialah sentiasa syukur. Bila kita dapat apa saja dalam hidup kita, syukur. Alhamdulillah. Belajar untuk menjadi manusia yang bersyukur menyebabkan pada kita ni kebahagiaan dalam kehidupan kita. Allah jadikan pada kita ni bahagia je pada diri kita. Tak pandang muka suami kita, alhamdulillah kita sebut, aku ada suami. Jangan kita tengok muka suami kita, kenapalah aku terkahwin dengan mamat ni, kita sebut demikian. Jangan kita sebut demikian. Ataupun kita tengok pada anak-anak kita, datang daripada keturunan mana pula muka macam ni. Jangan. Dalam hidup kita ni, kita kena rasa alhamdulillah. Orang lain nak pada pasangan hidup, tak dapat-dapat. Puas mandi bunga, tak dapat bunga. Kita pula tak mandi bunga, dapat bunga. Cara Allah jadikan dalam hidup kita. Jauh nikmat, kan? Dalam kehidupan kita ni, Allah bagi zuriat yang elok. Kemudian keluarga yang bahagia, kehidupan yang tenteram, segala benda yang kita miliki ni Allah bagi, kita pun sebut alhamdulillah. Allah bagi pinjam seketika sepanjang perjalanan hidup kita. Bila kita mati nanti, kita tinggal dah mereka. Kerana kita pinjam je, kan? Allah bagi pinjam je, kan? Dalam hidup ini, bila kita mati, kita bawa amalan untuk dihadapkan di hadapan Allah. Untuk apa kita nak bersedih dengan dalam hidup kita dengan apa yang telah hilang pada diri kita, sementara yang masih ada tu lagi banyak dalam kehidupan kita. Kita pandang yang hilang, kita tak pandang yang Allah sedang mengurniakan nikmat-nikmat yang lain. Kadang ke hadapan, kadang ke belakang. Itulah namanya kehidupan. Dalam hidup kita ni, sekali melonjak dalam hidup, sekali kita ni turun dalam lonjakan dalam kehidupan kita. Namun satu perkara yang seharusnya tidak pernah berubah pada diri kita ialah hati yang selalu tenang dan tetap teguh dalam kebenaran. Yang mesti tak berubah dalam hidup kita apa dia? Hati kita tu biar jadi itmi'nan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kamu zikir pada Allah, menenangkan hati kamu. InsyaAllah kita akan sebut macam mana nak tenangkan, kita nak jadikan diri kita kebahagiaan dalam hidup kita ni. Hidup kita ni sangat perlukan ketenangan. Terutamanya ketika dilanda ujian. Yang ni yang kita kena faham pada diri kita. Orang mukmin dia perlu sangat kepada ketenangan. Bila saat mana kita diuji dengan ombak-ombak yang melambung-lambung dalam ujian-ujian kehidupan. Pada diri kita, di saat mana kita diuji, perlu untuk jadi tenang. Para haniskan, jangan gopoh. Bila kita berada di atas kapal terbang, kan, kadang-kadang kita masuk dalam awan-awan yang tebal. Kemudian ada air pocket dan sebagainya. Kita jangan pula gelabah. Kalau kita gelabah pun, apa benda yang kita dapat? Kerana yang bawa kita ni pilot. Yang bawa
Dan pilot tu dijaga oleh siapa? Dijaga oleh Allah. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kamu tak tengok ke burung yang berterbangan dalam keadaan membuka sayap dia? Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid, dia akan tergenggam. Burung tu dalam keadaan tersusun je, elok je. Wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tak ada siapa yang boleh pegang yang sebut burung tadi illa ar-rahman, kecuali Allah yang bersifat ar-rahman. Demikian juga dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni, para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, jangan kita ni bila kita kena ujian je, mula kita gelisah, mula kita gopoh gapah, mula kita dalam keadaan panik pada diri kita. Relax, tenang pada diri kita. Relax dan tenang ini menjadikan dalam hidup seorang mukmin rasa kelapangan yang amat sangat yang Allah kurniakan pada kita. Jika hati kita keadaan tenang, maka segala anggota badan kita pun akan tenang. Jika hati kita ni tenang, badan kita tak mengeletar, tangan kita tidak jadi, air mata kita tak bercucuran turun. Kemudian kita pula dalam keadaan yang lapang pada diri kita. Tindakan akan tetap pada jalan yang dibenarkan. Manakala tindakan kita akan bertindak dengan sebenar-benarnya. Kita akan buat keputusan dengan sejujur-jujurnya. Dibenarkan dan jauh daripada sikap yang membahayakan. Bila kita ni boleh tenang je, kita ambil tindakan yang tak membahayakan pada masa depan kita. Kata-kata lisan pun akan tetap hikmah dan tidak keluar daripada kesantunan tu badan kita. Bila kita ni tenang, bahasa kita pun tak keluarlah yang disebut dengan bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa yang mencarut, bahasa-bahasa yang tak baik. Punca apa dia? Punca hati yang tenang. Para hadirin sekalian perhatian, kalau orang yang dia ni hati dia hitam, pekat, jiwa dia dalam kabut dan sebagainya, mesti keluar daripada mulut dia kata-kata yang kotor. Tak ada kesantunan langsung dalam bahasa-bahasa yang digunakan. Punca apa? Punca dia gelojoh. Bila dia gelojoh, syaitan duduk dalam badan dia. Bila syaitan duduk, di waktu itu dia akan dikalahkan dengan yang disebut dengan gangguan syaitan padanya. Sesukar apapun situasi yang kita sedang hadapi, dengan ketenangan kita akan meraihkan keuntungan. Sepayah mana pun dalam kehidupan kita, bila kita bertenang, insya-Allah Allah akan bagi keuntungan dalam kehidupan kita. Bila kita dalam keadaan gelojoh, maka kita akan jadi bahaya dan kita akan kehilangan dan kerugian dalam tindakan yang kita lakukan pada masa yang akan datang nanti. Itu kesan dipanggil. Ketenangan itu milik orang yang beriman. Dalam banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tenang-tenang ni milik siapa? Tenang ni milik orang yang beriman. Orang yang tak beriman dia tak tenang. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran Karim, bila kita hamba yang beriman pada Allah, kita pasti akan dalam diri kita ni adanya rasa keamanan, ketenangan dan kegembiraan. Allah akan jadikan. Kerana semuanya itu adalah pemberian Allah. Allah akan bagi pada diri kita demikian. Hidup kita ni, walaupun kita susah mana pun, walaupun kita payah mana pun, walaupun kita sakit sesakit mana pun, di waktu mana kita dalam keadaan demikian, Allah akan kurniakan kegembiraan bila kita penuh dengan ketenangan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yakni Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati-hati orang mukmin. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, huwallazi anzala as-sakinah. Dia yakni Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati-hati di kalangan orang mukmin. Kemudian liyazdadu imana. Tujuan apa Allah bagikan ketenangan pada orang mukmin? Bila dia ni tenang, akan bertambah iman dalam hidup dia. Bertambah liyazdadu iman ma'a imanihim, imanan ma'a imanihim, dengan keimanan bersama dengan keimanan mereka. Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah ada tentera-tentera di langit dan bumi. Tentera Allah apa dia? Hammi wal hazan, rasa duka cita, rasa sedih, dalam rasa terbeban dalam hidup ni, tentera-tentera Allah. Perasaan yang keluh kesah dalam jiwa kita yang terjadi ni menyebabkan kita ni rasa tak tenang dalam hidup kita. Itu kita kena tentera-tentera Allah. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah Maha mengetahui dan juga Allah Maha bijaksana.
Demikian juga dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang bagaimana Ashabul Kahfi adalah di antaranya yang Allah jadikan mereka di antara orang yang tenang. Tuan-tuan tengok pada muka surat 45 dalam kitab ini. Fal yafrahu ini. Dalam kitab Fal yafrahu ni, tuan-tuan tengok dalam peristiwa Ashabul Kahfi pada muka surat 65. Mereka berusaha menyampaikan kebenaran. Mereka nak bagi tahu kebenaran tauhid, akan tetapi orang di keliling berusaha untuk menyakiti mereka, sehingga mereka terusir daripada tempat mereka sendiri. Mereka terpaksa cari gua nak berehat. Akhirnya mereka terpaksa meninggalkan keluarga dan keselesaan hidup di kalangan anak-anak pembesar-pembesar. Di kalangan anak pembesar-pembesar Ashabul Kahfi ni. Walaupun begitu, mereka diberi oleh Allah keimanan dalam jiwa mereka. Mereka tabah dalam ujian mereka tersebut. Kemudian mereka meninggal keluarga dan keselesaan hidup yang dinikmati dan berada dalam gua untuk tempoh masa yang amat panjang yang Allah jadikan. Lalu Allah berfirman tentang mereka, nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Sesungguhnya kami kisahkan pada kamu wahai Muhammad cerita ini cerita yang benar. Naba'ahum bil haqq innahum fityatun. Sesungguhnya mereka di kalangan pemuda-pemuda amanu bi rabbihim, beriman dengan Tuhan mereka, wazidnahum huda, dan kami tambahkan pada mereka petunjuk-petunjuk Allah kepada mereka tersebut. Warabatna ala qulubihim, dan kami ikatkan, teguhkan hati mereka di waktu mana isqamu, ketika mana mereka berdiri. Lalu faqalu, lalu mulut-mulut mereka menyebut Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami ialah Tuhan yang memiliki kerajaan langit dan juga bumi. Lan nad'ua min dunih, kami tidak akan berdoa selain daripadanya. Ilahan, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Laqad qulna izan syatata, sesungguhnya perkataan yang kami sebut itu demikianlah telah mengucapkan kataan yang amat jauh daripada kebenaran. Dia sebut, mereka sebut kalau sekiranya kami sebut juga kalimah demikian, menyebabkan kami ini jauh daripada kebenaran. Begitu juga tentang perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara orang yang tenang. Yang kita buat contoh, siapa dia? Ashabul Kahfi. Siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika mana diuji dengan ujian dihalau daripada kota Mekah menuju ke kota Madinah dengan Abu Bakar dalam keadaan yang sebegitu. Turun ayat Quran, illa tansuruh faqad nasarahu Allah. Jikalau tidak menolong Nabi Muhammad itu, maka datanglah pertolongan Allah yang turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iz akhrajahu alladhina kafaru, ketika mana Rasulullah dihalau keluar daripada orang kafir ni daripada kota Mekah, saniyasnain, dan mereka dalam keadaan salah seorang daripada dua ketika mana berada, izhuma fil ghar, ketika mana mereka berdua dalam gua, iz yaqulu li sahibi, ketika mana Abu Bakar sebut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu mana Rasulullah sebut pada Abu Bakar, la tahzan, jangan kamu takut, innallaha, jangan kamu sedih, innallaha ma'ana, Allah berserta dengan kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaih, dan Allah turunkan ketenangan ke atas mereka, wa ayyadahu bijunudil lam tarawha, dan Allah kuatkan Nabi Muhammad itu dengan tentera-tentera yang tak nampak tengok. Tentera yang Allah yang tak nampak tengok ni apa dia? COVID-19 contohnya. Ni tentera Allah juga ni yang tak nampak tengok. Tentera-tentera Allah ni dalam hidup kita ni yang tak nampak tengok. Selama ni kita ni sentiasa diingatkan tentang bahayanya musuh Allah yang tak nampak tengok. Apa dia? Syaitan. Syaitan tak nampak. Musuh Allah yang tak nampak lagi apa dia? Yang disebut dengan kegelojohan, kegopohan. Ni musuh-musuh Allah yang biasa menyerang dalam hidup orang mukmin. Lalu cara macam mana pada diri kita? Kita diajar supaya melapangkan dada kita, tenangkan dalam dada kita ni. Bila kita tenang, maka di waktu itulah kita menggunakan tentera-tentera Allah menyerang balik musuh-musuh Allah dalam keadaan yang mereka menyerang pada kita dalam keadaan tak nampak tengok ni. Macam mana kita nak jadikan pada kita ni jadi meraih ketenangan? Macam mana kita nak jalan meraih ketenangan? Pada muka surat 70. Para hadirin sekalian tengok. Yang pertama, kalau kita nak tenang dalam hidup kita, duduklah dalam majlis ilmu. Di antara perkara yang perlu kita buat dalam hidup kita ni, kalau kita ni
layan je PKP ni, dalam hidup kita, tension parah ni sekarang. Teringat je satu benda, tertekan dalam hidup kita. Di antara cara kita nak suruh tenang pada kita apa dia? Duduk majlis ilmu. Cari online yang dibuat, kuliah-kuliah yang dilakukan oleh para asatizah. Bila ada je, kita dengar. Dengar je. Cerita-cerita mereka. Pasang je kat rumah kita. Dan internet, kotak internet pun kita dapat free kan. Kemudian kerajaan bagi. Kemudian lepas pada sebut, dengar kuliah-kuliah. Pasang kuliah-kuliah. Dengar di kalangan kita. Mencari ilmu. Bila kita duduk mencari ilmu, dia akan membetulkan jalan hidup kita. Yang kedua, banyakkan berdoa. Berdoa. Fa'anzala as-sakinatu alaina wa sabbitil aqdam in laqina. Disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pernah mengulang kalimah doa dalam perang Ahzab. Dalam perang Ahzab, fa'anzalanna as-sakinatu alaina wa sabbitil aqdam in laqina. Disebut demikian. Ya Allah, tolong turunkan ketenangan ke atas kami. Dalam perang Ahzab ni, waktu mana musuh sedang mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat, lalu sahabat-sahabat alunkan kalimah apa dia? Fa'anzalas sakinatu alaina wa sabbitil aqdami illaqina. Baca demikian. Ya Allah, turunkan ketenangan pada kami dan tetapkanlah pendirian kami. Jangan kami jadi lompat parti. Jangan kami kalut dalam diri kami. Jangan kami ni jadi tak tenteram pada kami. Sibuk nak melompat sana, nak melompat ke sini. Bila berlakunya perang yang berlaku laqina, kalau sekiranya kami bertembung dengan mereka. Yang ketiga, banyakkan membaca Al-Quran. Siapa yang dia nak tenang, tak ada ketenangan kecuali dengan membaca Al-Quran. Baca, dengar dan tadabbur Al-Quran Karim. Hidup kita dengan Al-Quran Karim ini sini. Yang keempat, dalam hidup kita ni pada muka surat 72, banyakkan kita zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Dan orang-orang yang beriman dan ditenangkan hati mereka dengan zikir pada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hendaklah kamu tahu, dengan zikir pada Allah menenangkan hati kamu. Kemudian yang kelima, kita ni mesti sentiasa menjadi orang yang as-sidqi, membenarkan dan jujur dengan dalam perintah Allah. Buatlah yang disuruh oleh Allah walaupun dicela oleh manusia sekalipun. Kerana apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, fa inna sidqa tama'ninatun. Bila kamu hidup dalam keadaan jujur, kamu benar-benar menjadi seorang mukmin, dia akan jadi menenangkan kamu. Wa innal kadhiba ribatun. Bila kamu jadi seorang pembohong, kamu akan jadi hilang ketenangan dan menjadikan kecelaruan dalam kehidupan kamu. Ini di antara cara pada kita, para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, kita mencari ketenangan dengan dalam mencari kebahagiaan dalam ketenangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua di kalangan orang yang ditenangkan oleh Allah dan dilapangkan di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.